Intel Corporation adalah syarikat multinasional Amerika dan syarikat teknologi yang beribu pejabat di Santa Clara, California di Silicon Valley. Ia adalah pengeluar chip semikonduktor terbesar dan bernilai tertinggi di dunia berdasarkan pendapatan. Dan ianya juga merupakan pembangunan siri mikro pemprosesan x86, pemprosesan yang terdapat di kebanyakan komputer peribadi. Intel menduduki tempat ke-46 dalam senarai 2018 syarikat Fortune 500 terbesar di Amerika Syarikat dengan jumlah pendapatan. Intel diperbadankan di Delaware. Intel membekalkan mikropemprosesan untuk pengeluar sistem komputer seperti Lenovo, HP dan Dell. Ianya juga mengeluarkan chipset motherboard, pengawal antarmuka rangkaian dan litar bersepadu, memori flash, chip grafik, pemprosesan tertanam dan peranti lain yang berkaitan dengan komunikasi dan pengkomputeran. Asal-usul Intel Corporation adalah Intel ditubuhkan di Mountain View, California pada tahun 1968 oleh Gordon E. Moore yang terkenal dengan Undang-Undang Moore. Ianya juga seorang ahli kimia, dan Robert Noyce iaitu seorang ahli fizik dan penemu bersama litar bersepadu. Autorock merupakan pelabur dan kapitalis teroka menolong mereka untuk mencari pelabur, sementara Max Faleevsky berada di peringkat awal dari peringkat awal. Moore dan Noyce telah meninggalkan Fairchild Semiconductor untuk mencari Intel. Rock bukan pekerja tetapi dia adalah pelabur dan ketua pelembaga. Jumlah pelaburan awal di Intel ialah sebanyak 2.5 juta dalam dibantah boleh bertukar dalam samaan dalam 18.4 juta pada tahun 2019. Hanya 2 tahun kemudian, Intel menjadi syarikat awam melalui penawaran awam awal IPO yang mengumpulkan sebanyak 6.8 juta. Bermula daripada Robert Bob H. Swan adalah ketua pegawai eksekutif Intel dan berkhidmat di lembaga pengarahnya. Sebelum dilantik sebagai CEO pada 31 Januari 2019, Swan adalah CEO sementara selama 7 bulan dan merupakan ketua pegawai kewangan di mana dia mengawasi organisasi kewangan global dan juga penggabungan pengambilihan, hubungan pelabur, teknologi maklumat dan pejabat strategi korporat syarikat. Seterusnya, Alyssa Henry. Dia adalah seorang yang terpilih menjadi ahli lembaga pengarah Intel pada Januari 2020. Dia telah berkhidmat sebagai seller lead untuk Square Incorporation dan dia menyediakan perisian, perkakasan, perkhidmatan kewangan untuk perniagaan kecil dan individu sejak tahun 2014. Selain itu, dia mengawasi kejuruteraan global, pengurusan produk, reka bentuk penjualan, pemasaran, perkongsian dan sokongan untuk produk perisian dan perkhidmatan kewangan Square yang menghadap penjual. Seterusnya, Andrew Wilson terpilih menjadi ahli lembaga pengarah Intel pada bulan September 2017. Dia adalah seorang ketua pegawai eksekutif Electronic Arts EA, pemimpin global dalam hiburan interaktif digital. Boleh dikatakan kesemua board director dan advisor di pengurusan Intel merupakan orang yang mempunyai pendidikan yang agak tinggi, berpengalaman yang sangat lama. Contohnya daripada 2017, 2018 dan juga daripada tahun 2000 pun ada. Dion Walser juga merupakan board member ahli lembaga di dalam Intel. Seterusnya, Frank D. Yeardley dan Gregory D. Smith, James J. Joyce, Omar Ishaq, Riza Laviso Mori dan juga Su J. King Liu. Mereka ini adalah orang yang sangat berpengalaman dan sudah lama berkhidmat di dalam pengurusan sesuatu syarikat. Oleh itu, syarikat Intel ini dapat meneruskan pengurusan dengan baik oleh kerana pengalaman yang dibawa oleh pekerja-pekerja mereka adalah orang-orang yang terhebat
Disebabkan hal inilah, pengurusan Intel menjadi antara yang terbaik lah. Okey, itu sahaja. Seterusnya, saya akan menunjukkan senarai Board of Directors untuk company Intel. Mari kita tengok team management untuk company Intel pula. Seterusnya, visi, misi, matlamat, objektif dan nilai Intel Corporation. Visi bagi syarikat Intel ialah kami menuju untuk ingin menjadi pemimpin berprestasi yang dipercayai dengan memanfaatkan potensi data. Misi bagi syarikat Intel pula, kami merancang penyelesaian untuk cabaran yang terbesar pelanggan kami dengan pengkomputeran Cloud Edge yang dipercayai yang diilhamkan oleh Undang-Undang More. Matlamat Intel Corporation ialah Intel telah menetapkan pelaburan terakhirnya dengan meletakkan tujuan keuangannya untuk 3 tahun akan datang. Dengan matlamat ini, mereka beranggapan dapat meningkatkan pendapatan pada kadar angka rendah tunggal. Objektif ataupun tujuan Intel Corporation ialah untuk mencipta teknologi yang mengubah dunia dan memperkayakan kehidupan setiap orang di dunia. Nilai yang dapat dicontohi oleh syarikat Intel Corporation adalah mereka mengutamakan pelanggan, tak kena takut, satu Intel, kebenaran, ketulusan, kemasukan, kualiti dan transparansi. Profil bagi syarikat Intel Corporation ini diasaskan oleh Gordon Moore dan Robert Noyce, yang sebuah syarikat multinasional di Amerika Syarikat dan ditubuhkan pada 18 Julai 1968 di Mountain View, California, Amerika Syarikat. Ibu pejabatnya di Santa Clara, California, Amerika Syarikat. Dan pendapatannya pada 2019 ialah 71.9 million. Pekerja yang di lokasi California itu 277 orang. Manakala pekerja di semua lokasi ialah 110,800 orang. Perniagaan yang dijalankan oleh Intel adalah pelbagai dan kebanyakannya adalah untuk komputer. Kerana Intel merupakan pengeluar chip semiconductor yang terbesar dan paling dihormati. Intel Corp juga terlibat dalam reka bentuk, pengembangan dan penjualan barang inovasi untuk komputer. Ia juga menyediakan komputer, rangkaian, penyimpanan data dan juga platform untuk komunikasi. Bahkan, Intel juga menyediakan peranti untuk komputer seperti jenama HP, Dell dan Lenovo. Bukan itu saja, Intel juga menghasilkan chipset motherboard, data bersepadu, memori flash, chip grafik dan produk yang berkaitan dengan komputer. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab social corporate dan juga hasil kajian. Tanggungjawab social corporate ini ialah jenis peraturan perniagaan swasta antarabangsa. Untuk syarikat yang dipilih iaitu Intel telah terpakai kepada semua pekerja yang ditetapkan untuk Intel Corporation. Okay, seterusnya, secara kolektifnya, ia juga dikenali sebagai Intel dan juga ahli lembaga pengarah yang bukan dari kalangan pekerja kita dalam aktiviti hubung kait dengan Intel. Okay, untuk hasil kajian pula, kami dapati bahawa bagi mereka yang memberi tumpuan kepada dunia CPU ni, ianya jelas menuju ke barisan pemproses desktop. Contohnya seperti peralihan proses 14 nanometer dengan chip Broadwell generasi 5 seperti Intel Core 75775C pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Okey, Intel juga melancarkan versi mudah alih daripada pemproses generasi Kaby Lake
tetapi sama dengan seni bina Skylake. Oleh itu, tanpa seni bina baru ataupun peningkatan prestasi yang tinggi untuk menawarkan dalam barisan semasa, ianya tidak dapat merangsang minat dalam kalangan pembina PC. Kesimpulannya, perniagaan teknologi semikonduktor dan komputeran Intel Corporation berkembang melalui strategi generik yang sesuai dengan strategi pertumbuhan inisiatif yang berkesan yang dilakukan oleh pengurusan strategi. Salah satu contoh pengurusan yang terbaik juga strategi yang digunakan adalah mereka merujuk kepada model Michael Porter dan strategi ini telah diikuti sehingga sekarang dan menjadikan mereka salah satu pengurusan yang terbaik. Oleh itu, syarikat Intel dapat berluas-luasa dan banyak produk yang menggunakan program Intel ini untuk diletakkan ke dalam komputer riba dalam teknologi lah seperti Acer untuk pengkomputeran. Bagaimanapun, strategi ini lebih menekankan kepada teknologi canggih yang ada dalam produk untuk membentuk industri yang menarik dan memenuhi sasaran pelanggan di seluruh dunia. Dan juga ia mempunyai rangkaian strategi yang tersendiri untuk pemasaran dan pertumbuhan perniagaan, walaupun semuanya mengikut strategi generik Intel dan strategi pertumbuhan insentif. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.